Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullah. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, ya, hari ini hari Jumat dan seperti biasalah setiap hari Senin, hari Rabu dan hari Jumaat saya tampil untuk membincang isu-isu tertentu. Dan pada kali ini menjawab pertanyaan ramai orang, terutama orang Malaysia yang bertanya apakah yang orang Patani, orang Melayu Patani mau daripada segala perkara yang berlaku di selatan Thailand, di Patani, apakah mereka mau, kenapa, dan ada yang bertanya kenapa orang Patani tidak memilih untuk bersama dengan Malaysia, artinya dicantum dengan Malaysia, dan macam-macam pertanyaan. Walaupun saya sudah menjawab, sudah banyak kali menjawab perkara itu, tapi masih ramai lagi yang bertanya. Jadi malam ini saya ingin menjawab mengikut apa yang saya tahu, mengikut apa yang saya kaji, dan tanya orang. Dan kerana saya sendiri merupakan orang tempatan, jadi saya juga boleh berhubung dengan masyarakat dan menyoal mereka dan menyelami hasrat mereka dengan mudah, sebab mereka berani untuk nak bercakap dengan saya apakah yang mereka mau daripada segala tindakan yang dilakukan di selatan Thailand, di 3 wilayah, Patani, Jala, Menara, dan juga sebahagian daripada Songkhla, seperti dengan serangan, letupan bom dan pelbagai-bagai aksi senjata di sana. Apakah mereka mau? Jadi sebenarnya tuntutan orang Patani memang sudah lama, sejak mana bukan perkara barulah, dan tuntutan ini menyebabkan berlaku pelbagai usaha dengan secara damai dan dengan secara senjata, akad senjata. Dengan secara damai pun pernah dilakukan pada zaman Haji Sulong, Tuan Guru Haji Sulong, yang menuntut kepada pihak Siam secara damai, tapi Tuan Guru sendiri menjadi mangsa, dibunuh dan dibuang ke dalam laut pada zaman Japun Paw Pibun Songkram menjadi Perdana Menteri. Waktu itu saya belum lahir lagi. Ya, kira-kira sekarang ini mungkin berapa tahun? Mungkin 70 tahun lebih begitulah. Jadi itu antara tuntutan secara damai, dan orang yang buat tuntutan itu juga dibunuh, dan selepas itu muncul pergerakan, macam-macam pergerakan. Dulu pun ada berbagai pergerakan, dan dulu pun ada boleh dikatakan sebagai perang bersenjata dulu pun, sebab yang berlaku di Patani ini bukanlah baru saja, bukan saja 17 tahun, 18 tahun ini, tapi dahulu pun, sejak zaman saya budak-budak pun pernah berlaku perkara ini, dan sebelum saya lahir lebih 100 tahun dulu pun pernah berlaku perkara ini, tak habislah. Dan kalau kita baca dalam sejarah, kejadian di 3 wilayah ini berlaku bangkit semula setiap 25 tahun, 30 tahun. Dia berhenti sekejap, dia naik kembali. Dia berhenti sekejap, dia kembali. Dalam masa 25 tahun, 35 tahun tu, dalam hidup saya ini masalah,
sudah lihat perkara besar berlaku 2-3 kali dah. Dalam masa usia saya 68 tahun ini sudah 2 kali kejadian besar yang berlaku. Pada tahun 70-an dan pada tahun pada 2000, lepas 2000 berlaku perkara ini sehingga sekarang ya. Jadi tapi sebelum itu pun sudah ada kejadian-kejadian ini. Jadi apakah orang Patani mau sebenarnya? Ya, saya boleh bagikan kepada 3 pandangan. Pertama, mereka yang mau merdeka, mau bebas, merdeka, dan merdeka ini sebagai negara merdeka kerana mereka menganggap Patani dulu merupakan negara yang merdeka dan negara yang kuat, sebuah negara Patani yang kuat pada masa lalu, maju dan kuat, mempunyai hubungan dengan Siam, zaman Ayutthaya, zaman Sukhothai, mempunyai hubungan dengan Jepun dan dengan China dan macam-macam dengan negeri-negeri Melayu pada masa dahulu, buat perniagaan dengan negara-negara Eropah, negara-negara China. Malah kalau dalam sejarah kita lihat bahawa Jepun pun membeli senjata buatan daripada Patani, iaitu besi besar, berusaha kalau mengikut catatan Siam, ada kalanya Jepun itu membeli melalui Ayutthaya yang beli senjata daripada Patani. Ya, kerana pada masa lalu negeri Melayu yang buat senjata, salah satunya yang negara yang hebat pada masa lalu adalah Patani. Pada masa lalu bedil besar, meriam yang kami panggil bedil besar, meriam tu kan adalah yang besar, yang paling cantik berada di Bangkok pada waktu ini, adalah buatan daripada Patani. Ya, jadi mereka ini mau kembali kepada zaman silam, kepada mana bebas dan merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana sekarang ini bukan mudah untuk nak dapat kemerdekaan, maka ada golongan lain yang lebih lunak, lebih lembut pendiriannya, iaitu mau otonomi saja, mau otonomi. Yang golongan ini mau otonomi. Dan satu kumpulan lagi, iaitu golongan yang mau pemencaran kuasa. Pemencaran kuasa ini adalah decentralized, pembahagian kuasa daripada pusat ke bawah, seperti dengan Malaysia pada waktu ini, di mana ada negara pusat, ada kerajaan pusat dan ada kerajaan negeri. Kerajaan negeri ada pemencaran, kerajaan pusat memberi kuasa kepada kerajaan negeri dalam banyak bidang. Itu dipanggil pemencaran kuasa, decentralized. Itu. Tapi di Thailand tidak berlaku perkara itu, belum berlaku decentralized. Jadi ada sebilangan orang yang mau kepada pemencaran kuasa. Tapi jumlah mereka mungkin tidak ramailah. Sebab artinya pemencaran kuasa artinya tetap kekal dalam keadaan sekarang ini, cuma ada beberapa bidang kuasa diturun daripada pusat, dibagi kepada wilayah. Dan dulu ada perbincangan pun waktu bukan kerajaan sekarang, waktu kerajaan dulu kan, kerajaan Jenlak dulu ada membincangkan bahawa SBPAC ataupun seobata leka dia tu akan, ataupun setiausaha SBPAC tu akan dipilih oleh rakyat secara bergiliran. Begitu juga gubernur ataupun wali kota. Juga ada yang bercakap untuk nak sampai kepada wali kota diadakan secara pilihan, di mana membenarkan rakyat memilih mereka, tidak dilantik seperti sekarang. Tapi sudah tentu tidak berlaku, khususnya pada kerajaan sekarang ini, kerajaan central sekarang ini
tidak ada apa bentuk decentralized. Semuanya pasti ada di pusat. Malah SBPAC ataupun soal botol sekarang ini pun dikurangkan kuasa, dikurangkan malah pekerja pun dikurangkan, diletak di bawah tentera. Jadi sekarang kan kita tengok ketiga-tiga cadangan ini, ketiga-tiga saranan ini sebenarnya yang merdeka itu sudah tentu tidak disetujui oleh Thailand langsung, sebab Patani atau tiga wilayah ini dianggap sebahagian daripada wilayahnya. Tidak ada sesiapa pun bagi mereka. Walaupun rakyat Patani mau merdeka, tapi mereka tidak akan membenarnya. Tapi ada dua cara tadilah, yang kalau kerajaan Thai mau bagi pun, satunya otonomi. Dan rundingan damai yang sudah dimulakan beberapa tahun lalu secara rasmi, di mana Malaysia menjadi orang tengah ataupun menjadi pemudah cara, adalah untuk pergi ke otonomi. Otonomi itu, tapi rundingan tidak bergerak, masih duduk dengan langkah pertama. Langkah pertama, rundingan ini pun tidak pergi ke mana. Dan ada beberapa pergerakan sudah terlibat dalam rundingan, yaitu kumpulan atau pergerakan yang paling berkuasa di selatan Thailand, yaitu BRN, juga telah bersetuju untuk berunding, dan mereka sudah berunding, dan kini mereka berunding dengan pihak Thai, tapi tidak bergerak, bukan saja kerana COVID-19, tapi kerana perkara-perkara lain yang merupakan faktor dari dua belah pihak, dari pihak kerajaan Thai sendiri dan daripada pihak BRN sendiri sedang berusaha untuk menuju ke arah itu. Tapi mereka hanya boleh duduk bincang dalam perbincangan yang tidak boleh membawa kepada persetujuan atau boleh membawa kepada kemajuan. Sedang berusaha perkara itu, tapi masih di peringkat awal, masih jauh lagi lah. Saya tak nampak lagi, mengikut apa yang saya lihat sekarang ini, tak nampak lagi. Dan mereka, walaupun mereka sudah duduk di atas meja berbincang dah beberapa kali, tetapi hasilnya tidak dapat dikemukakan kepada rakyat untuk mengetahui. Jadi tak pergi ke mana lah juga, masih duduk di tempat yang sama. Tidak ada, boleh dikatakan belum ada hasil dalam perkara ini. Dan soal rundingan damai untuk mewujudkan otonomi, kuasa otonomi ini sudah bermula lama, sudah bermula sejak zaman Yingluck Shinawatra atau Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dulu, di mana kumpulan pertama adalah rundingan yang diketua oleh Hassan Tayyip. Kemudian habis fasa Hassan Tayyip, masuk kepada fasa kedua, iaitu Mara Petani, di mana di situ ada BRN, ada PULO, ada BIPP, ada Mujahidin, gerakan Mujahidin dan lain-lain bersatu di bawah satu pertubuhan induk dipanggil Mara Petani. Kemudian Mara Petani sekarang berhenti, dan ini beri kepada BRN pula. Tapi BRN pun baru BRN saja, belum ada kumpulan-kumpulan yang ikut serta kecuali satu kumpulan itu pun tidaklah secara resmi, dan kumpulan-kumpulan lain masih mungkin menilai macam mana macam mana boleh menggerakkan lagi usaha untuk perdamaian bagi mewujudkan otonomi ini. Ya, jadi itulah yang kalau saya dengar orang-orang penting dalam kerajaan pun membincang tentang otonomi ini, banyak pihak pun sendiri saya dengar secara peribadi, mulut semulut pun saya dengar mereka tidak begitu bermasalah kalau setakat mau otonomi. Ini saya dengar daripada orang politik dan juga daripada pegawai kerajaan tinggi yang mengatakan begitu. Yang mereka tak nak, iaitu menuntut kemerdekaan. Itu yang tak nak. Tapi kalau setakat otonomi,
mereka boleh bagi. Kalau tapi itu kata mereka, kata pandangan mereka secara pribadi, orang politik dan pegawai kerajaan, pegawai tinggi yang berkata begitu, yang beritahu kepada saya begitu. Tapi kalau kita tengok secara umumnya pada kerajaan sendiri pun mana tidak bergerak, tidak nampak perkara ini, sebab banyak perkara. Salah satu perkara sendiri masalah mana daripada orang kita sendiri masih belum sampai ke tahap boleh diterima oleh pihak Thai untuk nak menggerak isu ini. Mungkin pasti banyak taktik, pasti banyak permainan, pasti banyak usaha, dan saya tidak dapatlah memberi pandangan tentang perkara ini, tapi saya boleh dikatakan untuk nak mewujudkan perkara itu, untuk nak meligatkan pergerakan ke arah untuk nak mendapat autonomi itu belum cukup. Tak kira di meja rundingan ataupun di bukan meja rundingan, bagi saya adalah belum cukup. Kalau kita tengok, kalau saya perhatikan kepada apa yang dilakukan oleh pergerakan pembebasan di seluruh dunia, kalau kita perhatikan kepada Fatah, kepada PLO, kepada Aceh, kepada Mindanao, saya akan dapati bahawa kita belum sampai lagi kepada tahap yang boleh dikatakan ada pergerakan, ada proses yang berterusan. Proses jadi terhenti, pergi sedikit terhenti. Dan bagi saya saya melihat bahawa proses ini adalah penting. Soal kejayaan tak berjaya itu soal lain. Saya tak bincang soal kejayaan, itu terserah kepada dalam perbincangan, sebab dalam rundingan apa yang akan dihasil bukan yang kita nak, tapi yang kita setuju di atas meja rundingan, iaitu yang penting. Tapi sekarang ini kita nak tengok proses dari sebuah pihak, dari pihak Thai dan pihak perjuangan BRN dan lain-lain lagi, nak tengok proses itu macam mana bergerak. Yang sekarang ini kita lihat bahawa proses itu memang terbantu dan juga proses yang ada sekarang ini dianggap tidak seimbang, tidak membawa kepada untuk nak menuju kepada rundingan, tak. Sebab sebagai contoh, dan saya pernah bincang dalam seminar secara online baru ni, dan ada timbalan Ketua Tentera Bahagian 4, nama Tira Dewa, ada situ sendiri. Saya beritahu dalam forum itu mengatakan bahawa yang lebih ada advantage, ada kelebihan sekarang ini dalam rundingan sekarang ini adalah pihak kerajaan, adalah pihak tentera, kerana boleh melakukan segala-galanya. Ada space, ada ruangan yang begitu banyak untuk nak melakukan aktiviti, untuk nak buat proses begitu banyak sekali. Itu tumpu kepada orang di dalam untuk nak beritahu kepada masyarakat. Dengan itu mereka ada pelbagai kumpulan, ada pelbagai NGO yang ikut serta dalam pihak kerajaan dengan tentera. Jadi kerajaan bebas, kerajaan mana ada hak di situ dia boleh buat lakukan. Tapi pejuang BRN sekarang ini tidak ada hak itu. Kerana tidak ada pihak NGO atau mana-mana kumpulan berani berhubung dengan BRN. Takut. Malah BRN sendiri pun tidak boleh masuk ke kawasan dalam negara, di kawasan-kawasan 3 wilayah, 4 wilayah untuk nak berhubung dengan masyarakat. Jadi BRN sendiri kena main di bawah tanah selalu. Jadi ini menyebabkan pihak yang untung, pihak yang dapat advantage adalah pihak kerajaan, pihak tentera sahaja yang boleh melakukan apa sahaja untuk nak berhubung dengan masyarakat. Tapi pihak pejuang masih duduk di bawah tanah. Jadi rundingan macam mana, berunding macam ini tidak seimbang, begini tidak akan lahir persetujuan yang rapi, yang utuh, yang kukuh, yang boleh mewujudkan
perdamaian di selatan Thailand. Nah, ini adalah di antara salah satu puncanya menyebabkan mana apa yang dipanggil dalam istilah yang mereka sebut sebagai mana rondengan ini, kerajaan dan pihak puak pejuang pun pasti ada inclusivity. Inclusivity ini ada termasuk semua pihak. Pihak kerajaan memang inklusif betul. Mereka boleh mengajak siapa saja dengan mudah. Tapi puak pejuang tak boleh. Dia inklusif, dia nak mengajak orang lain, nak ikut serta dengan kumpulan mereka, tidak boleh. Akan ditangkap. Dan kumpulan-kumpulan di kampung, di tiga wilayah pun tidak berani untuk nak tampil, untuk nak berkata, oh aku nak tahu apa sebenarnya gini-gini, bercakap dengan BRN. Tak berani, tak ada yang berani. Ini dipanggil exclusivity yang tidak seimbang, yang tidak menguntungkan perdamaian sama sekali. Meja runding kalau pergi macam ini juga tidak akan jadi masalah, dan akan jadi masalah. Mungkin pihak BRN akan faham dengan perkara ini. Dan salah satu cara untuk nak menyelesaikan masalah ini pada pandangan saya, kalau mau menyelesaikan masalah ini, iaitu pihak BRN sendiri perlu ada satu wadah, perlu ada pertubuhan ataupun organisasi induk yang mengumpulkan semua pergerakan dan rakyat di bawahnya, seperti dengan yang sekarang ini Mara Petani. Jadi Mara Petani mereka tak nak sekarang ini, okey, tak nak Mara Petani tak apa, tapi buat lain yang serupa dengan itu, bukan dengan BRN. Kalau BRN memang tak akan terhasil, susah, sebab kerajaan Thailand sendiri dia dari segi undang-undang, perlembagaan, undang-undang untuk nak buat deal dengan BRN ini dari segi undang-undang memang dia susah. Dia nak buat, sebab tu mereka orang Thai pun nak berunding dengan BRN, tak berunding di dalamnya, berunding di luar negara. Di mana-mana saja pun buat macam tu, sebab dari segi undang-undang mereka susah. Dengan itu pihak BRN sendiri pasti buat satu pertubuhan induk, seperti dengan Mara Petani. Nak ambil Mara Petani pun tak apa, ataupun nak buat lain pun tak apa, tapi pun organisasi atau pertubuhan macam itu. Pertubuhan itu pula pastilah pertubuhan yang sivil, yang pertubuhan awam, bukan pertubuhan politik itu bersenjata, tak, pertubuhan awam. Di bawah tu ada BRN, ada PULO, ada BIPP, ada NGO, ada Persatuan Tok Imam, Persatuan Tok Bila, semua masuk dalam tu, barulah boleh bergerak sedikit. Barulah boleh bergerak kalau buat macam tu. Kalau tak buat macam tu, memang susah nak jadi, susah nak bergerak. Kalau nak bergerak atas nama BRN, tak boleh nak bergerak daripada dalam. Dan Siam untung selama-lamanya, Thailand untung selama-lamanya, dan hasilnya perundingan yang ada sekarang ini akan menemui jalan buntu, akan menemui jalan tidak dapat diteruskan. Ini yang saya nampak, begitulah sebagai pandangan pada saya. Jadi yang kita nampak sekarang ini disokong oleh Malaysia, disokong oleh dunia, di luar negara pun begitu juga, melihatkan bahawa otonomi ini adalah jalan terbaik. Itu yang saya nampak. Tapi usaha untuk nak menuju ke otonomi itu memang susah, memang sukar, dan susah untuk nak dapat. Sebab sekarang ini pun kita sudah lihat bahawa kelebihan itu berada di pihak kerajaan, berada di pihak tentera. Dan pihak tentera sekarang ini bukan saja ada space, ada ruang untuk nak berhubung dengan semua pihak. Itu saja, tapi dia juga menggunakan undang-undang macam undang-undang untuk nak bertindak, menggunakan kekerasan untuk nak menentang pihak pejuang. Dan kita sudah lihat tahun ini sudah beberapa
orang daripada Puak Pejuang sendiri kena kepung di kampung, kena diambil tindakan membunuh mereka dengan begitu mudah sahaja. Dan pihak BRN sendiri pun nampaknya walaupun sudah ada reaksi daripada BRN, tapi nampaknya belum ada kesan yang boleh menyekatkan perkara itu berlaku. Sepatutnya pada waktu rundingan begini dan BRN sendiri pun sudah mengisytiharkan mana tidak berperang pada zaman COVID ini. Sepatutnya tidak ada lagi operasi macam itu, tidak ada lagi mana kepung dan bunuh, tapi berlaku juga. Tapi kalau apa berlaku pun tidak boleh buat apa, sebab belum ada rundingan, belum terhasil gencatan senjata, belum ada gencatan senjata yang ada ataupun berhenti perang yang ada, hanya diisytihad oleh sebelah pihak yang tidak mengambil tahu tentang perkara itu. Ini juga menjadi antara kelemahan. Jadi banyaklah sebenarnya, banyaklah perkara-perkara yang kita kena ambil tahu tentang perkara ini. Sebab kalau tidak, bagi saya lah, kalau saya nampak kata mana rundingan damai ini masih jauh. Kena kembali kepada asas tuntutan dan cara orang kita membuat tuntutan itu sendiri. Kena menilai semula. Kalau tidak akan menjadi masalah besar. Tapi bagi saya fikir apa yang berlaku sekarang ini hanya baru langkah pertama, gerak pertama, belum pergi ke mana-mana lagi. Dan saya tidaklah melihat bahawa dalam langkah pertama ini pasti ada hasil. Tak perlu. Sekarang ini perlu proses, perlu pergerakan, perlu berlaku dulu supaya berlaku pergerakan dulu supaya semua faham. Sekarang masih tak ada yang jelas lagi. Pihak Thai pun walaupun bercakap dengan pihak rundingan begini, tetapi di tempat lain dan pihak pejuang sendiri pun mana cara lain pula dengan sendiri. Itu sekarang ini mana pasti banyak lagi usaha, tapi dalam keadaan sekarang memanglah saya fikir rundingan akan berhadapan dengan jalan buntu pada waktu ini, walaupun saya percaya dengan usaha Malaysia bersungguh-sungguh untuk memberi jaminan supaya rundingan damai ini menemui jalan kedamaian, tetapi saya yakin perkara itu belum sampai masa untuk dapat kejayaan. Jadi pertama merdeka, yang kedua otonomi, yang ketiga decentralized ataupun pemecahan kuasa. Dan pemecahan kuasa ini kalau kita nak bincang betul-betul, pemecahan kuasa pun kerajaan sekarang tak nak. Kalau kira betul-betul otonomi, jauh lagi lah. Merdeka kena, itu cerita yang lain. Kalau kita tengok sekarang berkaitan dengan selatan, bukan saja merdeka itu yang perkara yang tak boleh nak cakap, yang susah untuk nak cakap, tapi otonomi juga berhadapan dengan masalah, walaupun otonomi itu adalah disetujui. Rundingan ini adalah sebenarnya nak wujudkan otonomi sebenarnya. Itulah Malaysia pun begitu. Dan tak begitu, tapi kerana belum matang, suasana belum matang, maka tak jadi. Tapi kalau kita tengok trend kerajaan yang ada sekarang, bukan saja otonomi sukar ataupun tak boleh nak buat, tapi pemecahan kuasa ataupun decentralized pun adalah perkara yang jauh mana mereka tak nak juga. Mereka bagi hanya kepada Bangkok, kepada Pattaya, manakah itu sahaja boleh. Tapi secara keseluruhannya memang sekarang decentralized pun
tidak dilakukan pada waktu ini. Dulu waktu kerajaan sebelum ini, kerajaan sivil sebelum ini ada usaha untuk nak menuju ke arah itu. Tapi apa juga pun, tak kiralah dalam tahap mana pun, tahap decentralized, tahap otonomi, tahap merdeka apapun, semua ini hanya menjadi option yang boleh buat dan yang tak boleh buat. Boleh buat dan tak boleh buat adalah terserah kepada tuntutan masyarakat, dan untuk membolehkan masyarakat menuntut perkara itu perlu masa yang lebih lama, bukan 10 tahun, mungkin lebih teruk lagi. Mungkin generasi saya ini sudah tidak dapat melihat lagi tuntutan akan berlaku pada masa akan datang, dan keadaan di 3 wilayah akan terus seperti sekarang, di mana nampak kadang-kadang menaik, kadang-kadang turun, begitu akan berlaku begitu. Tapi ini adalah perkara biasa, perkara biasa. Kalau kita lihat beberapa puluh tahun dulu kita akan begitu, 20 tahun, 30 tahun dia naik, jadi kemudian naik turun, gitulah. Dan kenapa berlaku perkara ini, dan pihak kerajaan sendiri pun tidak boleh nak menganggap bahawa ini satu kejayaan kalau tidak ada kejadian, kalau orang tak berlaku kekacauan apa semua ini menganggap sebagai kejayaan, sementara bolehlah, tapi nak menganggap kejayaan secara total, secara itu tak boleh, sebab dari segi sejarah ratusan tahun berlaku perkara ini, tak pernah berhenti. Dan saya yakin seperti dengan orang lain yakin juga, termasuk pakar bahagian perdamaian yang mana bercakap tentang perdamaian di Thailand ini, mereka berkata bahawa pihak kerajaan Thai kalau pihak pejuang mau berperang dengan pihak kerajaan Thai, mereka boleh berperang sampai bila-bila masa kerana kerajaan Thai kuat. Dan pada waktu sama, kalau pihak Thai tak nak berdamai dengan orang petani pun boleh berperang dengan Thai sampai bila-bila masa juga. Sebab orang petani pun ada sebabnya mereka boleh melakukan perkara itu, dan mereka sendiri waktu berperang tidaklah menggunakan senjata yang susah-susah sangat, menggunakan tongkes gitu saja untuk buat situ. Mana boleh nak buat sampai bila-bila masa, tak habis kalau tak selesaikan masalah. Dengan itu, kalau nak betul-betul, kena dua belah pihak cari penyelesaian. Kalau nak guna kekerasan, tak habis. Pihak pejuang pun boleh berjuang dengan kerajaan Siam sampai bila bisa. Kalau guna cara itu juga tak akan habis. Dan pihak kerajaan pun nak berperang dengan pihak pejuang pun begitu juga. Boleh sampai bila masa. Saya sejak umur saya, sejak saya faham tentang perkara ini pun, saya dah nampak begitu. Nampak katanya sampai bila-bila pun kalau tak selesai masalah, masalah dibuat dengan cara ditutup, mana tidak beri mana cara yang betul untuk dia menyelesaikan masalah. Yang mudah-mudah sekali keadilan, kebebasan, ini semua yang penting sekali adalah keadilan, kebebasan dan kesaksamaan. Kalau ada ada penyelesaian yang boleh membawa kepada keadilan dalam masyarakat, yang boleh membawa kepada kesaksamaan dalam masyarakat, yang boleh membawa kepada kebebasan dalam masyarakat, di mana kita semua boleh bercakap, boleh mengatakan apa-apa, boleh menuntut kalau ada hak kita tuntut, seperti di negara maju. Saya rasa di situ barulah boleh tahu apakah akan berlaku mana perdamaian wujud atau tidak wujud. Begitu saya nampak bagi itu. Dan saya harap kepada saudara-saudari semua yang mengikuti perbincangan saya ini, termasuklah orang Thai sendiri, yang saya tahu sekarang pasti ada SB Siam ataupun Satiban Siam
yang mengikuti apa yang saya bincang ini, haraplah mereka nilai baik-baik apa yang saya kata ini. Saya bawa ini adalah merupakan apa yang ada dalam masyarakat dan apa sebenarnya yang berlaku pada waktu ini, termasuk dalam soal rundingan damai yang berlaku ini, yang hanya berada di tahap pertama, di langkah pertama, masih jauh lagi untuk nak menuju kepada apa yang dipanggil perdamaian ataupun santipap, apa itu yang panggil bahasa Thai itu, masih lama, masih lambat lagi. Tapi saya optimis, saya percaya, saya yakin akan wujud, akan berlaku perdamaian. Tapi bila tak boleh nak diramalkan. Okey, setakat ini saja perbincangan saya pada malam ini. Terima kasih penonton dan kita berjumpa lagi di bahagian hari Isnin dengan tajuk dan isu yang lain. Sekian, wassalam.